Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah hari ini kita nak bincang tajuk yang menarik, iaitu tajuk kenapa kita kadang-kadang perasan bila berlaku breakout dan kita masuk, tiba-tiba breakout itu fail. So kenapa teknik breakout kadang-kadang tidak menjadi? Kita akan bincang tajuk ini insyaAllah. So jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ini insyaAllah. Baik, tuan-tuan semua, sebelum ini saya ada buat satu video untuk basically video tu untuk trigger pemikiran tuan-tuan semua, iaitu tentang satu teknik yang biasa diguna oleh ramai pelabur dan juga pedagang di luar sana, termasuk kita semualah. Bila berlaku breakout dengan volume yang tinggi, syarat cukup semua, kita masuk, okey, kita buat entry, tiba-tiba tak lama selepas itu breakout itu dia turun, okey, harga turun kembali, dan penurunan tu pula kadang-kadang dia melepasi ataupun dia turun kembali di bawah garisan resistance yang sepatutnya menjadi support lah. So kenapa fenomena itu boleh berlaku? Saya tunjukkan kepada anda sekalian tentang satu counter, iaitu MLS. Okey. So ini adalah counter MLS yang dalam 2 minggu lepas yang berlaku breakout 52 weeks high. Okey, dan volume juga agak signifikan, okey, di sini, dan dia membentuk pattern saucer. Okey, membentuk pattern saucer. So ini adalah aras tertinggi dalam masa 52 minggu, dalam masa setahun lah pada waktu itu. So berlaku breakout dekat sini, cukup syarat semua. Okey, volume pun agak signifikan kalau dibandingkan dengan average volume. Okey, so kalau kita buat entry dekat sini, okey lah. Kalau kita keluar dekat atas ni, dia keluar lah, okey lah, maksudnya dapatlah profit banyak juga ni. Okey, dalam 16% juga. Okey, cuma apa yang saya persoalkan waktu video yang lepas, iaitu kenapa bila dia berlaku breakout pattern ini, pattern saucer ini, dan dia berhenti dekat sini, okey, itu persoalan yang kita cuba rungkaikan bersama dalam video yang lepas. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang respon di ruangan komen. Saya kira banyak juga respon yang kita terima. Okey, dan saya rasa banyak poin-poin yang sangat menarik untuk kita bincangkan. Walau bagaimanapun saya senyap dulu. Saya nak tengok apa respon daripada tuan-tuan semua. Bukan nak kata apa yang you all tulis ini benda yang tak tepat. Bahkan banyak yang bagi saya sangat tepat dan sangat menarik untuk kita bincangkan. Cuma ada satu respon yang saya rasa, satu respon ataupun satu komen yang saya ternanti-nanti, yang insya-Allah kita akan sebut dalam video kali ini lah. Cuma mungkin kita boleh go through apa komen-komen yang anda berikan. Satu, profit taking, see money, take money. Yes, of course. Di musim-musim sekarang ni, especially waktu apa ni, politik negara dan juga keadaan COVID pun masih lagi tak terkawan. So kadang-kadang kita kena guna teknik see money, take money. Tengok je ada profit, so kita ambil profit, kita keluar, secure the profit. Okey. So itu poin yang menarik. Itu poin yang menarik bagi saya. Okey. Apa ni? Terima kasih. Okey. Okey, yang ni ada juga komen tentang saya punya komputer. Saya pun baca komen ni rasa nak tergelak. So ada juga yang tak suka saya punya casing ni. Untuk pengetahuan rakan-rakan semua, mereka yang minat dengan komputer, sebab saya punya CPU ni saya pasang sendiri dengan kawan saya Dr. Nick.
Jadi memang saya pilih casing yang orang kata transparent kita boleh nampak apa yang ada dekat dalam tu. Sebab itu biasa orang suka komputer ni memang itulah. memang kita suka tengok apa yang ada kat dalam tu. Macam kita tengok aquarium lah. Kita tengok apa ni, aquarium ikan. So kita tengok apa yang ada dekat aquarium tu. Tapi ada setengah-setengah orang dia tak suka benda tu kan. It's okay lah. So untuk kali ni saya sembunyikan sikit saya punya CPU tu. Okay. Alright. Yang ni siap tulis Jawi lagi. Saya pun tak tahu nak baca macam mana. Sekejap saya besarkan sikit. Dah pun capai target. Okay, patut double bottom bottom double pattern kalau buat. Ini menarik juga untuk kita bincangkan nanti, tak apa. Okey, tengah nak withdraw Binance. Okey, memang saya tengah draw Binance pun pada hari tu okey, price bentuk wave. Okey. Volume tak kuat mungkin, okey. Mungkin juga indeks teknologi pullback. Sikit sesi pagi dan sideways sesi petang. Ya. Bila kita tengok bila berlaku breakout, kita kena be aware kemungkinan breakout itu fail. Okey, disebabkan mungkin pagi breakout cantik, tapi sebelah petang mungkin dia fail. Mungkin sentimen pasaran kalau kita tengok indeks, mungkin indeksnya hari tu merah, menyebabkan ramai pelabur dan juga pedagang walaupun breakout, tapi sebelah petang mereka melepaskan pegangan, menyebabkan walaupun breakout waktu pagi, so petang dia turun balik. Okey, yang tu fail breakout lah. So dalam konteks ini pun sama juga. Bila walaupun harga melepasi garisan resisten, tapi disebabkan sentimen mungkin pasaran yang tak menarik pada hari itu, dia boleh menyebabkan pelabur dan pedagang lebih berhati-hati dan ramai yang melepaskan pegangan mereka. Okey, so menyebabkan harga turun lah. Okey. Alright. Mungkin berlaku profit taking. Yes. Bila harga naik tinggi, of course mereka yang beli di bawah dia akan jual lah. So menyebabkan retrace menyebabkan pullback berlaku, yang menyebabkan harga makin turun. Okey, cuma betul point ni sangat tepat. Cuma isunya adalah persoalan yang kita utarakan hari tu, kenapa dia berhenti dekat sini. Okey, kenapa dia berhenti dekat area sini? Kenapa tidak dia pullback dekat sini? Okey, dekat bawah ni, ataupun dia naik sampai dia punya price objective dia ataupun target price dia dan dia turn back balik. So kenapa dia tak sampai dekat situ? Okey, itu persoalan yang kita cuba untuk bincangkan dalam video yang sebelum ini. Okey, saham sihat buat kenaikan retrace ketika. Yes, of course, this is a very true. Okey, rebound pullback semula jika buying pressure kuat. Retrace profit taking berlaku, okey, dan seterusnya lah, sama point yang bawah tadi. Okey, persoalan yang menarik untuk difikirkan. Okey, price profit taking gun chart, gun square of 9. Okey, sangat menarik untuk dibincangkan. Okey, cuma ini bukan point yang saya cuba untuk cari lah tepat, betul tapi saya nak tengok daripada konteks yang lain. Okey, mungkin sebab sejarah dia pernah marubozu berturutan. Okey, rehat 2-3 hari, rezeki kalau masuk 5 bulan tu. Okey. Kena lihat daripada yang ni saya kurang faham kena lihat daripada Jun 2020. Okey, situ harga lebih kurang 30 sen, kemudian dia naik 60 sen menjadi next support. Sekarang daripada 60 sen RM1. Wallahualam, saya cuba untuk digest untuk faham, tapi saya kurang faham point daripada Tuan Muhammad Hafiz. Okey, saya rasa mungkin sebelum Februari 2021 ada rintangan yang kuat. Saya pun tak pasti dia rintangan dekat mana. Februari 2021. Theoretically, bila berlaku breakout, sepatutnya garisan ini menjadi support. Sebagaimana yang berlaku dekat inilah 30 Julai ni kan. Dia naik, dia turun dan dia melantun balik. Sebab resistance ini turn to support. Resistance line ini, okey, dia bertukar menjadi support, menyebabkan bila harga turun, dia akan cuba support, menyebabkan harga melantun kembali naik. Okey. Persoalannya kenapa dia naik sampai sini dia turun. Sampai sini dia turun. Itu persoalannya. Dan sesiapa yang masuk dekat sini,
Mungkin dia rasa seronok naik je, tiba-tiba dekat sini berlaku penurunan secara drastik tiba-tiba, dan volume juga agak signifikan. Okey. So itu persoalan yang saya rasa sangat penting untuk kita bincangkan lah. Kalau kita masuk dekat sini, so kemungkinan kita akan menanggung kerugian dia turun-turun. Wallahualam sama ada garisan ini akan berfungsi sekali lagi sebagai support yang kuat untuk menghalang penurunan yang akan dibuat oleh MLS lah. Okey. Okey, seterusnya okey, dari mata kasar saya, kalau zoom out ada diagonal resistance line. Yang ni pun saya cuba untuk fahami, tapi saya wallahualam saya mungkin perlukan penerangan lanjut daripada Encik Hazwan Tuan Hazwan Kadir. Saya pun tak faham. Saya cuba untuk draw, untuk memahami point Tuan Hazwan, tapi saya tak mampu untuk memahamilah. Mungkin Tuan Hazwan boleh elaborate lagi boleh cuba sambung trendline price terendah low 15 hari bulan. Yang ni pun saya confuse juga macam mana. Saya cuba buat tapi saya still tak dapat nak gambarkan apa yang cuba disebut oleh tuan saham newbie ni. Sebab harga sudah fasa overbought, ketika itu Marubozu akan menjadi biasanya pada fasa overbought saat buyer berpuasa-puasa beli. Okey, apa yang saya nak cuba untuk menarik perhatian rakan-rakan sahabat-sahabat semua adalah point yang disebut oleh Mr. Kuzi ni. Okey, saya rasa point ni sangat valid. Bukan sangat valid. Bukan saya kata komen-komen daripada rakan kita yang lain tak tepat. Tak, bukan itu point saya. Tapi apa yang kita nak bincangkan ini adalah berkaitan dengan chart pattern. Sebagaimana yang kita bincang banyak jam sebelum ini dalam siri chart pattern analysis. So ini ada kaitannya dengan chart pattern analysis. So saya sangat tertarik dengan apa yang disebut oleh Mr. Kuzi. I hope I pronounce it correctly. Okey, Mr. Kuzi. Okey, Assalamualaikum doktor. Terima kasih kerana selalu berkongsi. Okey, saya cuba bagi pandangan saya menggunakan teknik chart pattern yang tuan ajar. Okey, kalau berdasarkan price range dari neckline, okey, saya tak pasti neckline ni merujuk kepada apa. Saya rasa dia merujuk kepada line resistance ataupun support yang terbentuk. Kawasan atas kali itu merupakan target price dia. Ini sangat menarik. So ada yang take profit dekat kawasan tersebut menyebabkan harga turun. Ini saya rasa jawapan yang saya cari . Okey, jawapan yang saya cari, walaupun istilah neckline itu mungkin kurang tepat. Sebab kalau kita belajar chart pattern analysis, neckline ini merujuk kepada garisan resistance ataupun support dalam pattern head and shoulder. Cuma kalau kita perhatikan MLS ni, saya tak nampak pula pattern head and shoulder dekat mana. Ada kemungkinan Mr. Kuzi tadi merujuk kepada chart pattern yang terbentuk dekat sini. Okey. So nampaklah dekat sini 1 2 3. Cuma yang ni bahu ni lebih besar daripada bahu di sebelah kiri ni lebih besar daripada head. Macam tak logik juga So mungkinlah wallahualam saya tak pasti apa yang cuba untuk digambarkan oleh neckline yang disebut oleh Mr. Kuzi tadi wallahualam. Kalau inilah yang dikatakan sebagai head and shoulder, maka saya rasa kurang tepatlah. Sebab sepatutnya head inverted head and shoulder inverted head and shoulder sepatutnya dia punya headnya lagi besar lah berbanding dengan bahu di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Okey, cuma poin yang disebut oleh Mr. Kuzi tadi sangat saya agak menarik lah. Okey, sebab dia menjawab persoalan kita, kenapa dia berhenti dekat sini. Okey, berhenti dekat area sini. Kenapa? Ataupun area sini dia naik, dia berhenti dekat sini. Kenapa dia tidak naik lagi ataupun dia reverse di bawah ni? Kenapa di sini? Itu persoalan yang minta maaf, sorry. Saya tak share slide, sorry. Okey, saya tak tercover kat mana tadi Okey, tadi Mr. Kuzi sebut tentang neckline kan? So mungkin ini yang dimaksudkan dengan neckline dan ini mungkin left
shoulder, and then head, and then right shoulder. Cuma kalau kita tengok dekat sini tak, kurang tepat lah. Sebabnya dia punya left shoulder dia lagi besar berbanding dengan head. Ataupun ini dikatakan left shoulder and then the head and then the right shoulder. Tak berapa balance dah. Okey, tak berapa menepati syarat Okey. Cuma point Mr. Kuzi tadi, kenapa berlaku di sini, dia kata mungkin ada aktiviti taking profit take profit. Jawapan ini walaupun disebut sebagai neckline, saya yakin dan percaya bahawa Mr. Kuzi merujuk kepada ni pattern ini yang berlaku breakout pada 16 Julai berlaku breakout pada 16 Julai dengan volume yang signifikan dan Marubozu walaupun ada sedikit wick dekat atas bawah ni, tapi price action dekat sini sangat signifikan disusuli dengan volume sangat power dekat bawah ni. Okey, so Mr. Kuzi kata dia berlaku dekat sini. Kenapa dia berhenti dekat atas ni? Kerana ada someone ataupun certain traders yang mengambil untung dekat sini. Okay, so ini adalah satu, orang kata satu point yang sangat penting khususnya kepada kita yang belajar tentang ilmu chart pattern analysis. Ada satu fenomena ataupun satu keadaan di mana berlakunya pattern dalam pattern. Okey, berlaku pattern dalam pattern yang kadang-kadang kalau kita terlepas pandang, kita akan meletakkan diri kita dalam keadaan yang sukar ataupun bahaya sebab kita nampak macam pattern ni, tapi orang lain nampak pattern lain. Dan pattern yang orang lain nampak itu, dia orang dah masuk awal-awal Dia dah masuk awal-awal, kita nampak pattern lain yang mana pattern tersebut menyebabkan kita masuk lewat. Okey, so bila kita masuk lewat, orang lain dah nak ambil untung dah, kita baru nak masuk. Okey, kita punya expectation harga makin jauh lagi nak pergi, tapi orang lain dah take profit dah. So ini adalah satu benda yang sangat penting untuk difahami. Okey, dalam konteks MLS ini, sebenarnya apa yang berlaku tuan-tuan? Okey, sebenarnya ada satu pattern lain dekat sini, iaitu pattern iaitu pattern symmetrical triangle. Okey, pattern symmetrical triangle cukup syarat semua. Okey, saya tahu ni sebabnya memang ini antara favorite counter saya dan memang saya follow up sejak dulu lagi. Okey, dan memang chart MLS ni memang banyaklah drawing saya dekat chart ni. Kalau nak tahu, saya terpaksa elak, saya terpaksa turunkan, saya terpaksa sembunyikan saya punya draw sebelum ini kan. So untuk mengelakkan you all confused lah. Okey, so sebenarnya yang ni kalau siapa yang follow MLS daripada dulu, dia akan perasan berlaku pattern symmetrical triangle dekat sini. So macam mana cara untuk kita ukur dia punya price objective dia? Kita ambil swing yang paling tinggi dalam pattern ini. Okey, iaitu daripada sini, daripada bawah ni sampai ke atas ni. Okey, sampai ke atas tu kan. So kita copy yang ni, drag naik ke atas ni. Okey, bila berlaku breakout. Okey, dan tengok apa yang berlaku. Dia betul-betul berhenti dekat area situlah. Okey, dia betul-betul berhenti dekat area apa ni? Lebih kurang lah RM1.70, RM1.80, RM1.80. Okey, alright. So nampak so ini symmetrical triangle yang mana sekejap. Okey, so daripada sini dia turun naik. Okey, dan dia melantun dekat ni, dia punya resistance line, dan ni adalah support line dia. So ramai yang membuat entry dekat sini. Perhatikan dekat sini berlaku breakout. Okey, berlaku breakout, volume tinggi.
So dia buat entry dekat sini. Dia punya aim dekat mana tuan-tuan? Aim dia dekat atas ni. Okey, aim dia dekat atas ni. So bila dia masuk dekat sini, okey, so dekat sini berlaku sekali lagi breakout. Dia orang pun suka lah. Yang ni orang beli dekat bawah ni, dia orang suka lah. Sebab kemungkinan harga akan pecut naik ke atas. So bila berlaku sedikit consolidation dekat sini, okey, retracement sedikit, volume rendah, dan berlaku sekali lagi breakout. Breakout 52 weeks high dekat sini ataupun all time high dekat sini. Dan bila capai saja dia punya price objective, okey, so dia turn back. Okey, dia rebound lah, dia turun ke bawah balik. Okey, so kita sekarang ni kalau siapa yang beli dekat sini, mungkin dia mengharapkan agar support ni menjadi support yang kuat lah. Okey, untuk dia melantun dan ni meneruskan kenaikan. Okey, so moral of the story adalah bila kita belajar ilmu chart pattern analysis, tuan-tuan kena ingat ada satu perkara yang kita kena be aware, iaitu kewujudan pattern dalam pattern. Okey, so kita jangan excited sangat bila tengok pattern. Pattern cup and handle contohnya. In fact, tuan-tuan semua, dalam pattern ini, dalam pattern dekat sini pun sebenarnya dia ada pattern cup and handle. Cup and handle. Dekat sini kalau kita belajar, di sini saya tukarlah warna merah. Okey, ini cup and handle. Yang ni cup and handle. Nampak? Dan dia breakout pada hari yang sama dengan pattern symmetrical triangle ini. Nampak tak? Maksudnya dia punya, kalau kita belajar ilmu technical analysis, dia dipanggil confluence. Area of confluence. Yang mana semua bukan semua, maksudnya banyak petunjuk mengarah kepada kekuatan sesuatu tempat itu. Contohnya bila berlaku bila berlaku pullback ataupun retracement, dia sampai ke line support, dan tempat yang sama juga adalah trend line, tempat yang sama juga adalah MA50 contohnya. So banyak benda yang menyokong harga daripada terus turun ke bawah. Maka itu dipanggil area of confluence. Maka dalam konteks ini, dalam konteks MLS ini, so candle ini candle yang sangat powerful. Power sebab apa? Yang pertama sebab dia breakout pattern symmetrical triangle yang bagi saya sangat power lah. Yang kedua adalah breakout pattern cup and handle. Okey, juga sangat power. So cup and handle, macam mana cara untuk kita ukur dia punya price objective dia? Semua tuan-tuan dah tahulah. Kita dah belajar benda ni panjang lebar dalam video chart pattern analysis. So dekat situ, dan kita tarik, kita letak dekat situ. So perhatikan dekat sini. Sebab itu berlaku retracement dekat sini. So kemungkinan ada orang masuk dengan pattern cup and handle ni. So dia jual dekat area sini lah. Okey, menyebabkan dia berlaku sedikit pullback dekat sini. Sebelum dia meneruskan kenaikan untuk mencapai price objective bagi pattern symmetrical triangle. Okey. So itulah jawapan yang saya cari, tuan-tuan. Bukan maksudnya apa yang ramai di kalangan rakan-rakan kita yang sebut macam-macam. Ada yang ambil profit, betul. Ada yang sebut tentang ada juga yang sebut tentang Fibonacci. InsyaAllah Fibo. Okay, ada yang saya respon tentang Fibonacci. So itu advance sikit lah. Dan kita sebenarnya dah bincangkan dalam satu video khusus berkenaan dengan Fibonacci, gabungan antara Fibonacci projection dengan ataupun Fibonacci retracement, Fibonacci projection dengan chart pattern analysis. So sama juga kalau kita guna Fibonacci. Ni Fibonacci dalam trading view, dia punya simbol dia macam ni. Okey.
So sama juga kalau kita guna Fibonacci, okey, kita letak dekat situ, nampak dia punya area tu lebih kurang sama je. Okey, 100% itu maksudnya dia berlaku di sini terdapat resistance. Okey, kenapa berlaku resistance? Kerana ini adalah tempat ataupun kawasan di mana orang yang masuk dengan pattern symmetrical triangle ni dia akan ambil profit dekat area sini, menyebabkan tekanan jualan. Okey, so menyebabkan harga turun dekat area sini. So orang yang mungkin belum belajar tentang ilmu chart pattern analysis, dia tak akan nampak ni imaginary line. Okey, Allahu Akbar, saya lupa lagi nak share tu. Sorry tuan-tuan. Okey, dekat mana dah kita tadi? Pasal Fibonacci. Okey, Fibonacci, kalau kita ini simbol Fibonacci dalam trading view, tuan-tuan boleh cari dekat sini, dekat area sebelah kiri ni, tekan lama-lama dia akan keluar option. So ini adalah Fibonacci projection. Okey, so kita tengok dia punya ni. Yang ni tuan-tuan boleh tengok video yang khusus yang saya bincang berkenaan dengan Fibonacci, gabungan Fibonacci dengan chart pattern. So sama saja, sama je. Tengok dia punya 100% tu, dia punya target dia, price objective untuk pattern symmetrical triangle sama je 100%. So di sini berlaku resistance. Resistance yang mana mungkin orang yang tak belajar tentang chart pattern analysis dia tak akan nampak. Okey, kawasan ini iaitu garisan resistance, imaginary line, yang kalau kita tak pakai chart pattern analysis kita tak akan nampak ini. Kita tak akan nampak garisan resistance ini. Okey. Tapi kalau orang belajar chart pattern analysis dia akan nampak lah. Tapi tak semua juga. Kalau kita belajar chart pattern analysis, tapi kita tak tahu trik. Sebab ini adalah salah satu trik lah, bagaimana kita menggunakan chart pattern analysis. Okey, iaitu trik ataupun tips pattern dalam pattern. So ini adalah sangat penting untuk kita tahu supaya kita tidak terperangkap dengan pergerakan harga, okey, yang membuat breakout. Okey, kalau kita beli dekat sini, kita tak nampak ada resistance dekat area sini. Okey, kalau dalam konteks cup and handle ini, resistance dekat area sini. Okey, dekat area sini berlaku retracement dekat sini dulu. Bila dia breakout naik ke atas, sekali lagi dia ada resistance dekat sini. Dan resistance ni bagi saya agak kuat. Sebab apa kuat? Sebab ramai mereka yang masuk. Tengok volume yang tinggi dekat sini. Dia membuat entry dekat candle ini. So dia punya target price dia dekat area sini lah. So that's why kalau kita tengok dekat sini berlaku tekanan jualan yang banyak. Kalau kita gabungkan semua ni candle ataupun volume ini yang membentuk candle-candle merah ini, sebenarnya agak signifikan lah. Okey, so mungkin orang yang masuk di sini dah keluar dekat area sini. Okey, so kita tak tahu apa yang berlaku kepada MLS ini selepas ini, what happened, wallahu alam. Cuma kita mengharapkan sesiapa yang masuk lah, saya sendiri pun saya tak ada pegangan dalam konteks MLS ni. Saya tak walaupun saya sebenarnya dah follow up lama dah ni tentang MLS ni, sebab ini adalah antara counter favorite yang saya biasa masuk. Dan saya tahu bila berlaku breakout pattern symmetrical triangle ni, saya tak masuk. Okey, saya pun tak ingat waktu tu sebab apa tak masuk. Mungkin pada waktu itu keadaan politik negara yang tak stabil yang menyebabkan saya lebih berhati-hati. Okey, ada juga kemungkinan pada waktu tu saya dah habis peluru orang kata. Sebab saya dah masuk kaunter lain. So menyebabkan kaunter MLS ni menjadi saya tak sempat masuk lah. Okey, ini salah satu orang kata tips dan trik lah yang kita kena tahu bila kita belajar tentang chart pattern analysis. Dan saya sebut benda ni dalam salah satu bahagian dalam buku yang saya tengah tulis sekarang ni, dan saya ada huraikan berkenaan dengan fenomena pattern dalam pattern dan macam mana cara untuk kita elakkan kita daripada terperangkap
daripada melihat benda yang mungkin orang lain tengok lain, tapi kita tengok lain, orang lain masuk awal lagi, kita masuk lewat, menyebabkan kita merisikokan diri kita lah dengan kerugian. So this is a very important, okay, especially kepada rakan-rakan kita yang berminat dengan ilmu capaian analisis. So saya rasa itu saja untuk kali ini. Saya sebenarnya penat sebab recording ni pun tengah malam hari ni, sebelum tidur. Okay, anak-anak saya, isteri saya semua dah tidur dah. Sebab seminggu dua ni saya agak busy dengan jadual komitmen kerja hakiki saya. Saya rasa itu saja untuk kali ini. Saya harapkan agar video kali ini bermanfaat untuk anda semua. Saya minta maaf kalau ada sebarang kekurangan. Rakan-rakan kita yang respon dekat komen untuk video yang sebelum ini tu, saya ucap terima kasih banyak-banyak. Saya juga banyak belajar daripada tuan-tuan semua. Bukan saya kata tak tepat ataupun tak betul komen-komen anda sekalian. Saya rasa ada yang sangat bagus, sangat tepat, dan mungkin ada yang saya kurang faham. Bukan nak kata tuan-tuan jawab tak betul, tapi mungkin saya, di pihak saya sendiri yang mungkin kurang memahami apa yang cuba anda sampaikan kepada saya. Saya rasa itu saja untuk kali ini tuan-tuan semua. InsyaAllah untuk next video saya plan nak bincang tentang satu fenomena yang berlaku dalam dunia saham. Okey, yang saya rasa sangat penting untuk difahami oleh pelabur dan juga pedagang, iaitu fenomena orang kata apa ni, Pareto Law. Sangat bagus perbincangan berkenaan dengan law ataupun prinsipal Pareto dalam dunia saham. InsyaAllah kita akan bincangkan dalam video seterusnya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah.